Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat Ilham Petani berkaitan tentang ulam-ulaman di kawasan kita. So ini di hadapan saya ini adalah pokok gajus, ya. Pokok gajus yang mempunyai banyak khasiat yang kita boleh jadikan ulam-ulaman, iaitu daripada pucuk-pucuknya. Dan sepengetahuan saya berkaitan tentang pucuk-pucuk gajus, ya. Ni pucuk-pucuk gajus yang saya sedang petik ni. Jadi dia punya khasiat pucuk gajus ni antaranya ialah dia adalah ejen sebagai awet muda. Ni kelebihan makan pucuk gajus. Dan seterusnya dia punya khasiat ialah merendahkan tekanan darah tinggi, juga mengurangkan sakit kencing manis, dan ia juga boleh mengubati ulcer mulut. Ini kelebihan kalau kita makan pucuk gajus sebagai ulam-ulaman. Dan kita boleh tanam pokok ulam-ulaman ni, pokok gajus ni di kawasan kawasan di rumah kita ataupun di kawasan tempat kita bekerja. Jadi dulu ni kawasan ni asalnya kawasan yang berbatu-batu, tempat buangan sampah. Jadi saya manfaatkan dengan menanam pokok gajus ni, boleh memberi manfaat kepada semua warga di tempat kerja ni untuk supaya mereka boleh ambil pucuk gajus dan memanfaatkan khasiat pucuk gajus ni untuk kesihatan. Dan secara tidak langsung, satu, dapat menghijaukan kawasan ini yang dulunya ini kawasan yang terbiar, tidak terurus. Dan bila kita dah tanam pokok gajus, pokok pun dah besar dan pokoknya pun dah berusia hampir 2 tahun dan dia mengeluarkan hasil yang banyak. Selain daripada kita mendapatkan biji untuk kita jual, untuk kita tanam, dan juga pucuknya kita boleh digunakan untuk jadikan ulam-ulaman. Selain daripada itu juga, saya juga ada menanam pokok turi, ya. Pokok turi ni, pokok turi, ya, dia punya khasiat pucuk dia, daun dia. Kalau yang kita tahu, daun pokok turi ni boleh digunakan untuk masak lemak, ya. Jadi masak lemak ni sedap. Dan selain daripada itu, pucuknya juga kita boleh jadikan ulam. Dan khasiat pokok turi ni, pucuknya ialah boleh jadikan julap, ya, dan mengurangkan batuk dan mencairkan kahak. Ini ramai yang tak tahu. Jadi walaupun kita tanam, tapi benda tu boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Daripada tanah kawasan-kawasan ni terbiar, kita tanam dan kita manfaatkan pokoknya untuk manfaat kepada semua. Itu yang kita dapat kita kongsikan tentang pokok turi ni, ya. Kemudian dari segi penjagaannya mudah. Pokok ni sangat mudah dan sangat sesuai untuk ditanam kat mana-mana sahaja di kawasan tanah yang lapang. Dan kemudian pokok yang ketiga ni, ya, pokok yang selalu kita tanam. Kita tanam kat rumah, kita tanam kat tempat kerja. Terutamanya ni dulu asalnya ni kawasan pagar yang terbiar, pagar yang lusuh. Jadi saya tanam dengan pokok kacang botol, ya. Ataupun ada juga orang Jawa panggil pokok kecepir, ya. Jadi satu perkara yang kalau kita lihat pokok ni, dia punya khasiat, je, makan ulam kacang botol ni dapat mengurangkan sakit kepala, ya. Dan selain daripada itu, dia boleh mengawal paras gula dalam darah, juga meningkatkan imunisasi dalam badan. Dan rata-rata semua ulam-ulam ni memang mempunyai ejen awet muda, serta dia mengandungi serat yang tinggi. Jadi memang sangat-sangat sesuai untuk kita tanam di kawasan-kawasan yang terbiar. Dan kita khaskan pokok-pokok ulaman ni untuk kita gunakan. Kita tanam pokok-pokok ulam-ulaman ni untuk manfaat semua. Jadi kalau waktu makan tengah hari, mereka boleh petik dan mereka boleh ambil
buah kacang botol ni untuk dijadikan ulaman untuk makan tengah hari. Dan ini adalah salah sebahagian daripada macam mana kita nak manfaatkan kawasan-kawasan yang terbiar dan kawasan-kawasan yang dikatakan tak subur. Tapi bila kita dah tanam, walaupun dekat kawasan yang pagar, dekat berdasar pagar tu, dia hidup subur. Dan sangat-sangat sesuai kalau kita jadikan pokok kacang botol ni sebagai ulam-ulaman. Dan dia boleh digunakan satu untuk mencantikkan dan menghijaukan kawasan-kawasan yang dikatakan untuk menutup kawasan yang tak berapa kemas lah dipandang. Ya, ini tengok subur pokoknya. Okey. Jadi macam mana kita nak manfaatkan terpulang pada kita. Selain daripada itu juga, ini adalah pokok kari ya. Ini pokok kari yang saya tanam hampir setahun. Dan selain daripada kita tengok pokok kari ni, dia punya khasiatnya ialah pucuknya. Selain daripada kita ambil buahnya, daunnya, pucuknya pun kita boleh buat ulam-ulaman. Jadi yang sepengetahuan saya ya tentang pokok kari ni ialah yang pertama sekali, dia boleh mencegah penyakit jantung. Wow. Itu yang the best sekali. Kemudian boleh mengawal gula ya, mengawal gula dalam badan. Selain daripada itu dia merupakan anti penuaan. Sama juga awet muda. Dan juga dia mencegah anemia. Maksudnya siapa-siapa yang mengalami kekurangan darah merah, bagus kita makan pucuk kari. Dan juga dia boleh mencegah kanser. Jadi itu manfaat pokok kari yang kita tanam ni. Dan kalau boleh pokok kari ni kita tanam biar rapat tak masalah sebab dia tanaman yang mudah dan tak banyak risiko penyakit dan tak banyak serangan daripada serangga. Dan kita manfaatkan pucuknya untuk kita makan sebagai ulam-ulaman. Selain daripada daunnya tu kita boleh gunakan. Dan satu lagi yang saya tahu iaitu daun kari ini adalah sumber kalsium yang tinggi kepada badan kita. Jadi sesuai untuk kita yang di peringkat umur yang dah tua-tua ni, kita makan daun kari untuk menambahkan kalsium dalam badan. Ya. Jadi kawasan ni dulu kawasan yang tempat tanah buangan. Jadi kita manfaatkan kawasan ni untuk ditanam dengan pokok kari supaya dia subur. Dan secara langsung kawasan ni hijau ya. Kawasan ni hijau dan kawasan ni jadi nampak teratur kalau kita tanam secara bersusun daripada kawasan ni terbiar. Dan inilah beberapa ulam-ulaman yang kita boleh manfaatkan, kita boleh tanam dan kita jadikan sebagai ulam-ulaman. Okey, seterusnya pokok yang terakhir yang saya nak ketengahkan sini ialah pokok tenggek burung. Ni pokok tenggek burung ya. Jadi pokok tenggek burung pun sama juga khasiatnya. Just ada tanam sepokok pun tak ada masalah. Jadi kalau saya tanam ni kat tepi longkang ya. Ni kat tepi longkang dan kat tepi pagar. Jadi pada tanah tu terbiar. Dan satu lagi, bila kita nak dapatkan ulam-ulaman ni kita kena beli. Mahal buat tu. Kalau mahal tu tak apa lagi. Satu lagi, pokok tu pucuknya pun tak jual dekat kedai-kedai. Terpaksa kalau nak pergi petik pun petik kat kebun. Jadi alternatif saya tanam pokok tenggek burung untuk memudahkan orang mengambil pucuknya ya. Jadi dia punya khasiat yang pertama ialah dia boleh merawat tekanan darah tinggi dan melancarkan sistem peredaran darah. Juga dia boleh menghilangkan lenguh badan dan mengecutkan rahim, menyegarkan badan terutama kepada wanita-wanita yang wanita lepas bersalin. Selain daripada itu juga ia meningkatkan fungsi organ dalaman lelaki. Ini yang orang lelaki paling suka dengar. Jadi makanlah pucuk tenggek burung banyak-banyak sebab manfaatnya khas untuk orang lelaki itu lebih ya dengan makan pucuk tenggek burung. Dan pokok ni memang tak ada serangan serangga. Just bila kita nampak tinggi, kita akan pangkas bagi dia rendah dan kita akan pokok tunas baru tu akan tumbuh
dan kita boleh ambil pucuknya untuk kita jadikan ulam-ulaman untuk kita makan ketika makan tengah hari. Jadi itu sebahagian daripada pokok-pokok ulam-ulaman yang ada di kawasan sekitar di tempat kerja saya yang saya tanam yang boleh memberi manfaat kepada semua warga di tempat kerja ini. Dan satu lagi, dia boleh mengindahkan kawasan ni. Dan saya selang-selikan dengan pokok limau kasturi, pokok lemon, supaya mereka boleh ambil buahnya dan mereka boleh dimanfaatkan untuk mereka semua. Sekian perkongsian ilmu daripada Ilham Peltani. Terima kasih.